Okey, hai, konnichiwa. Hari ini kita akan belajar tentang watashi no ie. Watashi no ie. Watashi, saya, no, partikel untuk punya, ie, iaitu rumah. Ie, okey. First kali kita akan belajar tentang e adjective. Okey, minggu lepas kita dah belajar beberapa e adjective. Hari ini kita nak belajar 8 e adjective. Okey, ada beberapa yang kita ulang balik daripada last week, tapi hari ini saya masukkan semua. Okey, yang pertama sekali kita ada hiroi. Hiroi, iaitu maksud dia luas. Lepas tu yang kedua kita ada semai. Semai maksud dia sempit. Lepas tu kita ada oki. Okey, oki dengan cisai ni, dia adalah adjektif yang akan berubah-ubah. Dia akan jadi e adjektif ataupun dia akan jadi na adjektif ikut tempat yang sesuai. Okey, jadi pada hari ini kita jadikan dia e adjektif. Okey, kita ada oki, lepas tu kita ada cisai. Okey, oki maksud dia besar, cisai maksud dia kecil. Kita dah belajar kanji ni juga minggu lepas. Okey, lepas tu kita ada akarui. Akarui maksud dia cerah. Okey, kalau awak tengok betul-betul kanji ni adalah kanji yang kita dah belajar ashita punya kanji, betul tak? Kita letak akarui punya akar ni dekat depan, lepas tu kat sebelah dia kita letak hi ataupun hari. Hari esok. Hari esok adalah hari yang cerah. Okey? Akarui. Lepas tu akarui cerah. Bila kita ada akarui, kita pun ada kurai. Kurai iaitu gelap. Okey, kurai. Kalau awak tengok kat sini, dia pun ada kanji matahari juga. Dia ada hi. Ada dua hi kat situ. Hi kat sebelah dengan hi kat bawah. Okey, next kita ada atarashi. Atarashi maksud dia baru. Lepas tu, bila ada baru, mestilah kita ada benda yang lama. Benda yang lama, furui. Furui. Tsugi wa, kita belajar nama-nama perabot ataupun perkakas elektrik dalam bahasa Jepun. Okey, kalau awak tengok dekat sini, kita ada yang ada dalam katakana. 1, 2, 3, 4. Okey, benda yang dalam katakana ni, kalau awak baca, dia terus bawa maksud yang dalam bahasa Inggeris. Okey, sebab dia kata pinjam, jadi kita guna katakana. Tapi kalau perkataan macam ni, isu dengan senpuki, benda ni memang dalam bahasa Jepun. Jadi, sebab itu, kita tulis dalam hiragana. Sebenarnya dia ada kanji dia, tapi saya tak nak ajar lagi. So, ingat je dulu. Okey, yang pertama kita ada sofa. Sofa. Sofa adalah sofa. Terebi. Agak terebi ni apa? Television ataupun TV. Okey, and then kita ada bed do. Bed. Katil, tilam. Okey. Lepas tu kita ada isu. Isu adalah kerusi. Kerusi. Lepas tu kita ada teburu. Teburu. Okey. Dekat sini, nampak ni? Bukan tau. Ni teburu. Ni lain ni. Hati-hati. Okey. Teburu. Teburu. Meja. Meja makan ke. Okey, kita panggil table. Teburu. Lepas tu kita ada senpuki, iaitu kipas. Okey, kipas. Lepas tu ada banyak lagi lah. Contoh macam aircon ke. Okey, kalau nak letak aircon, aircon. Okey, aircon. Lepas tu saya nak ingatkan, untuk hiragana, untuk katakana ataupun hiragana, yang bila dia ada yang kecil ni, huruf yang kecil ni, tulis dia kecil, jangan tulis dia besar. Okey, yang ini pun sama. Especially kalau dia nak jadikan dia double. Kat sini dia bed door kan, maksud dia bed door. Okey, nak jadikan dia double ni. Sebab tu kita pakai c kecil. Okey, c kecil. Bukan c besar. Kalau tulis jadi c besar, dia jadi bed c door. Tak tahu apa benda ni. Okey. Okey, nombor 3. Anata no ie wa donna ie desu ka? Anata no ie wa donna ie desu ka? Rumah awak, rumah yang bagaimana? Donna, kita dah belajar kan? Doko, dore. Okey, yang ini bagaimana? Donna. Rumah yang macam mana? Donna ie desu ka? Donna hito desu ka? Orang yang macam mana? Rumah yang macam mana?
Donna kabang desu ka? Bag yang macam mana? Donna gakko desu ka? Sekolah yang macam mana? Donna kuni desu ka? Negara yang macam mana? Okey. Jadi kat sini anata no ie wa donna ie desu ka? Dia tanya, rumah awak yang macam mana? Jadi kalau ada orang tanya macam tu dekat awak, macam mana awak nak jawab? Sensei rasa dah boleh jawab sendiri. Cuma dekat sini Sensei bagi guidance. Sensei bagi guidance dalam bahasa Melayu, awak translate ke dalam bahasa Jepun. Okey? Dekat sini saya tinggal di dekat sini Sensei nak awak gunakan PDF file. Sensei ada letak negeri-negeri dekat dalam Jepun. Kita panggil prefecture. Okey. Dekat Jepun ada banyak prefecture ataupun bandar-bandar kat dalam tu awak nak guna, silakan. Sensei bagi map, Sensei bagi peta, awak cari. Okey. Saya tinggal di, contoh, saya tinggal di Nagoya. Okey. Kan kita belajarkan dulu kan. Okey. And then kita ada rumah saya adalah rumah apa? Rumah pangsa ke, rumah banglo ke, rumah kondominium ke, rumah teres ke, rumah sebiji ke. Okey, semua benda Sensei dah letak dekat dalam PDF file. Okey. So awak buat rumah saya adalah rumah apa? Lepas tu saya tinggal sendiri. Okey, saya tinggal sendiri. Itu ada satu ayat. Ataupun awak buat saya tinggal bersama 5 orang. Okey, dekat sini pun saya akan explain lebih dekat dalam kelas online kita, dalam Zoom nanti. Okey, and then rumah saya adalah e-adjective. Awak letaklah rumah saya besar, rumah saya kecil, rumah saya terang, rumah saya baru, rumah saya lama. Okey? Sila buat. Tsugi wa watashi no ie ni wa en ga arimasu. Watashi no en ni wa en ga arimasu. Okey, dulu kita dah belajar dekat dalam lagu Paprika, kita pernah nampak ni wa. Okey, dekat sini kita Sensei tunjukkan maksud dia dulu. Watashi no ie, rumah saya. Saya punya rumah. Okey. Ni kita dah tahu ianya adalah partikel yang membawakan maksud di. Di rumah saya, macam tu. En ga arimasu. Di rumah saya en ga arimasu. Tapi dekat sini kita ada wa. Bila kita ada wa, dia emphasize, dia mengukuhkan dekat di rumah saya. Di rumah saya. En ga arimasu. Dia cakap pasal en ga arimasu, tapi dia nak fokus dekat di rumah saya. Okey? Di rumah saya. Okey, watashi no ie ni wa, ni, semua ni. Di rumah saya en ga arimasu. Okey? Okey, jadi struktur dia senang ke? Kita ada en ga arimasu ka, en ga arimasu. En wa arimasen. Okey? En ga arimasu ka, dia menunjukkan kata soal. En arimasu ka? En ada. Okey, en ga arimasu. En ada. En wa arimasen. En tak ada. Ingat, benda ni hanyalah untuk benda yang tidak bernyawa. Jangan kata imoto ga arimasu. Okey, imoto adalah orang, awak tak guna arimasu. Awak guna imasu. Guna imasu. Okay, kat sini kita padam je. Struktur dia sama. Perkataan dia yang lain sedikit. So, en ga imasu ka? En ga imasu. En wa imasen. Okey, sekarang ni kita ada contoh. Contoh yang Sensei nak awak tuliskan apa yang perkataan ataupun en, kata nama yang awak dah tahu, awak letak kat dalam ni. Jadi, watashi no ie ni wa, di rumah saya, heya, bilik. Heya ga berapa? Okey, ni bilangan kita ada hitotsu, futatsu, mitsu, semua tu tolong letak kat dalam ni. Okey. Mitsu arimasu. Lepas tu en, apa-apa ga arimasu. Apa-apa mo arimasu. Okey, dekat sini mo maksud dia pun je. Dekat sini apa-apa pun ada juga macam tu. Okey, tapi dekat sini awak wa arimasen. Apa-apa wa arimasen. Boleh kan? Cuba.
kalau tengok sini, kita ada contoh ayat yang sangat simple. Okey, dekat sini kita ada watashi no ie wa apa-apa desu. Okey, yang ni kita ulang macam yang kita dah latihan sebelum ni. Okey, and then kita ada watashi no ie wa i adjective desu. Rumah saya apa? I adjective. Benda ni pun ulang balik dengan yang sebelumnya. Okey. Berdekatan dengan rumah saya. Okey. Chikaku ni, berdekatan. Cikai. Cikai maksud dia dekat. Cikai. Okey, cikai. Kanji ni macam ni. Okey, cikai. Cikai. Chikaku ni apa-apa ga arimasu. Dan yang ini kita akan bincang dekat dalam Zoom punya session nanti. Okey, jadi awak salin dulu benda ni, sediakan ruang kosong. Lepas tu kita akan bincang dekat dalam Zoom session kita hari Isnin.